اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Terjemahan ayat yang ke-9 ini, dan jika dua golongan dari orang-orang yang beriman mereka berperang, yaitu berbalah, bertelingkah, maka damaikanlah di antara kedua-duanya. Jika salah satu daripadanya berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga ia kembali mematuhi perintah Allah. Dan jika ia kembali patuh, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil, iaitu dengan menurut hukum Allah. Serta berlaku adillah kamu dalam segala perkara. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Baik, tuan-tuan, daripada ayat yang ke-9 surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua orang Islam yang terkait dengan masalah ada di antara kalangan mereka ini berbalah, bergaduh, berkelahi, bertelingkah, bermasam muka. Apa yang Allah perintahkan kepada kita yang tak bergaduh ni? Maka damaikanlah di antara kedua-duanya. Perintah ke atas kita yang tak bergaduh, yang tak berbalah ni, mesti menjalankan tanggungjawab mendamaikan. Mana ni kewajipan ke atas orang yang tak bergaduh. Orang bergaduh dia memang dia dah tak boleh nak buat apa dah dengan dua tu, bukan bergaduh. Memang berbalah, memang bertelingkah, memang bermasam. Maka kita ni kena diperintahkan oleh Allah supaya mendamaikan. Maknanya mencari jalan perdamaian. Sama ada kalau boleh jalan perdamaian itu secara cepat, cepatlah. Kalau perlu kepada ambil masa lah. Nak buat macam mana? Kena tunggu. Kena mana proses mendamaikan tu secara berperingkat, beransur-ansur, sikit-sikit. Kalau kita lihat itu yang perlu, maka laksanakanlah. Apapun proses mendamaikan itu berlaku. Diambil tugas, diambil tanggungjawab oleh orang Islam apabila berlaku perbalahan. Dan daripada perintah ini, maka jauh sekali peranan orang Islam ni daripada menambah api perbalahan. Menambah api pergaduhan, kebencian ni jauh lebih-lebih lagi lah, tak bolehnya. Kalau Allah perintahkan mendamaikan, perintah melakukan sesuatu yang boleh memecah belahkan lagi, menambah lagi kerumitan perbalahan, maka lebih-lebih lagi diharamkan. Seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, yang maksudnya jika salah satu daripada mereka berlaku zalim. Maknanya di antara dua pihak yang bertelagah itu, jika salah satunya buat zalim kepada yang satu lagi, maka pihak yang tidak bertelagah, yang tidak ada campur tangan, yang tidak berlawan, yang tidak bergaduh ni, apa tindakan yang perlu dia buat? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita supaya lawan pihak yang zalim. Jika dia buat zalim lah. Jika dia menganiaya, maka kita tak boleh duduk diam saja. Kena ambil jalan melawan orang yang zalim. Lawan itu bukanlah bermaksud lawan pergi bergaduh sama. Bukan maksud yang pergi bergaduh tolong bergaduh sama, bukan.
Cari jalan supaya yang zalim itu dapat diredakan, dihentikan, dapat dikurangkan, didamaikan, sehingga ia kembali semula taat kepada Allah, iaitu tidak lagi berlaku zalim kepada orang, sehingga dia tidak lagi melakukan sesuatu kezaliman terhadap orang lain itu. Dan jika dia kembali semula patuh kepada Allah dengan tidak melakukan kezaliman, maka tugas kita lagi, Allah suruh kita lagi, damaikanlah di antara keduanya dengan adil. Kalau dah yang berlaku zalim tu berjaya diajak untuk tidak berlaku zalim, tapi masih bergaduh lagi, maka damaikanlah pula di antara keduanya dengan adil. Allah Subhanahu wa taala berpesan lagi di dalam ayat yang sama, wa aqsitu, dan berlaku adillah. Ini satu pesan kepada semua orang Islam dalam mendamaikan, dalam melakukan apa sahaja kerja-kerja menyelesaikan masalah, hendaklah penyelesaian itu dilaksanakan secara adil. Tidak boleh jadi berat sebelah. Tidak boleh kerana kita nak suruh satu pihak tu damai, di antara dua pihak ni damai, maka kita membuat keputusan menyebabkan tidak adil pada orang lain, membebankan orang lain, menyebabkan orang lain menjadi mangsa. Tidak boleh. Maka damaikan orang pihak yang bertelagah ni dengan cara supaya menjadi adil kepada semua orang. Kerana adil itu adalah prinsip di dalam Islam. Adil ni berat, benda besar dalam agama. Dia adalah prinsip teras dalam agama. Tidak berlaku adil itu adalah suatu kezaliman yang besar dalam agama. Jadi Allah perintahkan kepada kita ni, berlaku adillah kamu dalam segala perkara lah. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Allah kasih, Allah cinta pada orang yang adil. Subhanallah, tuan-tuan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menutup pemberitahuan tentang masalah mendamaikan ini. Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Tengok, mendapatkan kecintaan daripada Allah itu ada waktunya dalam bentuk, ada masanya dalam bentuk mendamaikan orang Islam. Dan mendamaikan itu pula dalam keadaan sifat yang adil kepada semua orang. Adil itu menyebab, lalu tindakan kita melakukan sesuatu dengan adil tu adalah suatu yang menyebabkan Allah kasih pada kita. Kasih dan cinta. Baik. Mengejar kecintaan Allah bukan sahaja dari sudut ibadah khusus semata-mata, tetapi mengejar kasih Allah Subhanahu wa taala ini juga dengan melakukan sesuatu yang dikasihi oleh Allah. Salah satu daripadanya berlaku adil dalam perkara-perkara yang kita perlu adil. Baik. Tuan-tuan, seterusnya ayat yang ke-10 daripada surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Penutup cerita pasal perdamaian antara antara orang beriman ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maksudnya innamal mu'minuna ikhwah, sebenarnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Tak boleh, bila bersaudara tak boleh berbala, berkelahi,
bertelingkah, bermasam muka. Berbeza pendapat tidak menjadi kesalahan. Beza, tapi tak berbalah. Berbalahnya tidak. Berbeza pandangan saya dengan pandangan anda. A dengan B. Berbeza pendapat. Bila berbeza, dia tak perlu dipergaduhkan, dibawa dalam bergaduh. Dia dibawa berbincang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebab apa? Sebab orang Islam ni dia bersaudara. Saudara seagama. Lalu apakah yang perlu dilakukan bila seseorang itu dia bersaudara? Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita ni, sesungguhnya orang-orang beriman ni dia sesama dia, orang beriman ni dia bersaudara sebenarnya, saudara seagama. Maka apa tindakan kita jika ada pihak yang bertelagah, bergaduh, berbalah, bermasam muka ni? Jika kita kenal, jika kita ada kemampuan untuk mengubah, maka kita kena buatnya fa aslihu baina akhawaikum. Maka kita kena bertindak islah, mengislahkan, memperbaiki hubungan di antara dua saudara kamu. Maka hendaklah kamu memperbaiki hubungan di antara dua saudara kamu. Allah perintah kepada siapa? Allah perintah kepada ayat ni. Ayat ni perintahkan kepada mereka yang tak berbalah. Jika dia tahu dua orang ni sedang berbalah, sedang bertelagah, sedang bermasam muka, yang tak bertelagah ni Allah perintahkan. Bukan Allah perintah kepada orang yang berbalah. Allah perintah kepada orang yang tak berbalah tu supaya islah, lakukan kebaikan ataupun baiki hubungan mereka tu di antara mereka dua yang berbalah. Siapa? Kita yang tak bergaduh. Saya tak bergaduh, kenapa pula saya kena? Awak kena mengislahkan mereka kerana kita ni saudara. Ni Allah perintahkan kepada kita. Ramai orang baca, saya tak bergaduh. Orang yang tak bergaduh, orang yang bergaduh tu dia berdosa. Kita pandai sangat sebut ni orang, dia bergaduh, berbalah, berdosa. Kita orang bergaduh, orang berbalah, kita tahu dan kita kenal dan kita tidak mendamaikan pun kita tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi kita kena. Ramai orang kata jangan masuk campur urusan orang. Ini Allah yang perintahkan. Perintah daripada siapa yang lebih besar dan lebih mustahak untuk ditaati. Tidak ada lagi perintah yang lebih besar dan lebih mustahak untuk ditaati selain daripada perintah Allah. Allah berfirman, fa aslihu. Maka hendaklah kamu mendamaikan di antara dua saudara kamu. Maka tidak ada erti campur tangan dalam perkara yang tidak ada kaitan. Tak, kita ada kaitan. Sebab kita bersaudara, itu kaitan. Sebab tu dia sebut dahulu sebelum memberitahu supaya memerintahkan supaya membaiki keadaan ataupun menyelesaikan, mendamaikan dua orang ni, Allah bagi tahu dahulu innamal mu'minuna ikhwah. Nak bagi tahu perkaitannya. Apa kaitan kamu dengan orang tu? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Itulah kaitannya. Tak boleh nak kata, saya tak ada kaitan dalam perbalahan ni. Dia si Samad dengan si Said gaduh. Saya tak ada kaitan. Ada kaitan. Kaitannya ialah kamu bersaudara dengannya. Fa aslihu, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu. Wattaqullah. Allah perintahkan kepada kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Dia tak kata kepada orang yang bergaduh tu. Dia tak kata kepada orang yang berbalah tu. Dia arahan itu kepada kita yang tidak ni. Contohnya, ceritanya kita ni yang tidak bergaduh. Arahan ini kepada orang yang tak bergaduh tu. Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dengan maksud, dengan kamu bertakwa kepada Allah, maka kamu mendamaikan, kamu mengislahkan, kamu memperbaiki keadaan orang Islam.
la'allakum turhamun. Mudah-mudahan dengan itu kamu mendapat rahmat. Orang Islam apabila mereka tidak berbalah, tidak bertelagah, tidak bermasa muka ni, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun kepada mereka insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, pada ayat yang ke-11 daripada surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah ada di antara pihak lelaki yaskhar, mencemuh dan merendah-rendahkan, min qaumin, puak lelaki yang lain. Asa an yakunu khairam minhum, kerana boleh jadi pihak yang dicemuh dan yang direndah-rendahkan itu lebih baik daripada mereka. Mencemuh, merendah-rendahkan pribadi orang lain, Allah Subhanahu wa taala larang orang Islam buat kerja macam ni. Orang lelaki janganlah duk cemuh-cemuh, rendah-merendahkan pihak orang lelaki yang lain, kumpulan lelaki yang lain ke, grup yang lain ke, kumpulan-kumpulan yang kita tak suka ke. Jangan buat kerja merendah-rendahkan orang. Sebab apa? Asa, kerana boleh jadi pihak yang direndah-rendahkan itu lebih baik, lebih bagus daripada yang direndah-rendahkan. Yang merendah-rendahkan lebih bagus daripada yang merendah-rendahkan. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak apa ni? Nak perintahkan kepada kita jangan merendah-rendahkan orang, dengan lebih baik untuk kita melihat ke dalam diri kita tu sendiri kekurangan-kekurangan berbanding merendah-rendahkan orang. Cari kelemahan yang ada pada kita tu lebih baik berbanding merendah-rendahkan. Asa an yakunu khairan minhum, kerana boleh jadi mereka yang direndahkan itu lebih bagus. Kita duk merendah orang, tengok-tengok kita sendiri ada kekurangan, kelemahan yang sangat banyak. Boleh jadi mereka yang direndahkan, sudut yang kita tengok tu je yang dia rendah, yang dia kurang. Yang lain tu kita yang kurang. Boleh jadi. Jadi mengislah diri, memperbaiki diri kita lebih baik daripada duduk menyebarkan dalam bentuk merendah-rendahkan kemampuan orang ke, duduk menyebar-nyebarkan kelemahan orang lain ke. Dan ini kita banyak lihat. Nah, berlaku dalam masyarakat, dalam dunia politik. Nah, banyak berlaku. Cari jalan untuk memperlihatkan pihak yang kita tak suka tu rendah. Aku ni tinggi, aku ni hebat. Tak kena dengan apa yang Allah suruh. Beritahu hebat kita tu, lakukanlah apa benda yang kita boleh buat. Nah, sepatutnya gitu. Ni tak duk cerita hak lemah orang, kekurangan orang, kelemahan orang. Duk cerita, duk sebar saja. Sangat tidak bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan. Kerana boleh jadi orang yang direndah-rendahkan itu lebih bagus. Jadi buatlah. Kalau bertembung kena buat kerja ni, dia buat kerja ni, kita kena buat kerja ni, tunjukkan kehebatan kita tu. Hak kelemahan dia, itu dia punya pasal. Nah, itu lebih baik. Maka itu membawa kepada kualiti kepada umat Islam. Menyebabkan orang Islam bersaing dengan kualiti. Kalau merendah-rendahkan, bersaing dengan kualiti apa ni? Nah, merendah-rendahkan, kerjanya ialah mencari mana kurang orang. Kekurangan orang ni hari ni apa dia? Kekurangan orang ni apa dia hari ni? Kelemahan orang ni apa dia? Kelemahan kumpulan ini apa dia ni? Hari ini kita nak sebar kelemahan siapa hari ini. Ini satu kerja yang tidak ada faedahnya. Baiklah buat satu kerja, mempersiapkan diri, mencari kelemahan diri untuk diperbaiki. Itu lebih baik. Asa an yakunu khairan minkum.
Allah berpesan berkenaan hal ini dalam dua bentuk. Satunya bagi tahu hal orang lelaki. Jangan merendah-rendahkan kaum atau kumpulan lelaki yang lain. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Dan wanita juga jangan merendah-rendahkan kumpulan wanita yang lain. Asa an yakunna, kerana boleh jadi pihak wanita yang lain tu lebih baik daripada yang direndah-rendahkan. Allah asingkan yang urusan orang lelaki. Allah sebut pesan satu, urusan orang perempuan pun sama. Jangan kamu buat kerja macam ni. Jangan kamu, wahai wanita, merendah-rendahkan wanita yang lain. Kerana boleh jadi wanita yang kamu rendahkan itu lebih baik daripada mereka yang duk merendah-rendahkan. Ini pun sama. Kerana ini menunjukkan pesan ini sangat mustahab. Dan pesan ini ia sangat mudah berlaku. Kesalahan, kesilapan ini sangat mudah berlaku. Lalu pesan ini dilihat, ia dilakukan dalam, dipesan itu dalam bentuk laki, kamu jangan buat macam ni. Perempuan, kamu jangan buat macam ni. Supaya apa ni? Supaya diambil perhatian yang sungguh-sungguh. Supaya diambil perhatian betul-betul. Kalau nak pesan dalam bentuk sekaligus pun boleh. Wahai orang lelaki dan orang perempuan semua, wahai manusia semua sekali, janganlah kamu merendah-rendahkan pihak yang lain. Boleh kan? Tapi oleh kerana ni satu masalah yang perlu diambil perhatian besar. Sebut lelaki, jangan kamu rendah-rendahkan lelaki. Perempuan, kamu jangan merendah-rendahkan perempuan. Supaya setiap manusia itu mengambil pesan ini dan dijadikan pegangan dalam hidupnya supaya tidak menjadi manusia yang bersikap sedemikian. Wala talmizu anfusakum. Seterusnya, tuan-tuan, seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih lagi dalam ayat yang sama, iaitu ayat yang ke-11. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah pula suatu puak, dan janganlah sesetengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain. Allah Subhanahu wa taala pesan dalam ayat ni beberapa pesan ni. Tadi jangan merendah-rendahkan. Yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan menyatakan keaiban orang lain. Dunia hari ini dunia membongkar kelemahan, kekurangan yang ada pada orang lain. Kekurangan orang ni suka sangat disebar-sebarkan, disebut-sebutkan. Allah pesan dalam Al-Quran, wala talmizu anfusakum. Jangan kamu menyatakan keaiban orang. Benda aib, benda perkara yang memalukan, yang sudah tertutup, tutuplah. Jangan dibuka. Benda perkara-perkara yang mengaibkan seseorang, yang sudah pun sedia tertutup, yang tidak melibatkan hak orang lain, tutuplah. Biarlah ia tersembunyi. Kalau sampai saja kepada kita, biarlah sampai setakat kita saja. Habis sebab kita tu dia tak pergilah ke tempat lain. Ke aib orang. Kalau kita yang nampak aib orang yang tak ada masalah dengan hak orang lain, tak payah disebarkan. Aib orang yang tidak terlibat dengan hak orang lain. Tapi kalau hak yang melibatkan hak orang lain, kita kena nyatakan supaya hak itu dapat dikembalikan semula. Betul? Hak orang, hak rakyat, hak masyarakat, hak umat yang diambil perlu disebarkan supaya ia dapat dikembalikan semula, supaya kebenaran dapat dinyatakan. Tapi ni jenis-jenis keaiban yang tak ada kaitan dengan orang pun. Jenis keaiban yang tak perlu pun dibongkarkan.
Yang tak perlu siapa tahu pun. Maka tutuplah dia. Tutuplah. Tak payah duk cerita lah. Yang tu. Wala talmizu anfusakum. Wala tanabazu bil alqab. Saya ambil masa seminit saja lagi tuan-tuan. Wala tanabazu bil alqab. Dan janganlah pula kamu memanggil-manggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Pesan Allah kepada orang Islam semua. Tapi yang duk jadi hari ini, Masya Allah. Kalau tengok dalam media kita, media masa kita, dahsyat. Panggil orang lain dengan gelaran yang menakutkan. Gelaran kepada orang yang kita tidak suka. Biasanya buruk panggilan. Panggil dengan panggilan-panggilan yang menyakitkan hati. Yang panggilan-panggilan itu orang yang dipanggil itu dia tak suka dengan panggilan tu. Biasanya banyak dalam komentar Facebook, dalam TikTok, sehingga orang merasakan itu suatu yang biasa, tak berdosa, rasa seperti tak berdosa, sedangkan ia adalah sebahagian daripada dosa besar yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini, sehingga dipesan dalam ayat yang ke-11 surah Al-Hujurat. Tuan-tuan, penutup kepada ayat ini, kerana kita dah habis masa dah. Allah Subhanahu wa taala berpesan, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Seburuk-buruk nama bagi seseorang yang beriman ialah nama fasik ba'dal iman, selepas dia beriman. Allah nak bagi tahu apa? Dalam ayat ni Allah nak bagi tahu, janganlah orang yang buat kerja-kerja seperti itu tadi termasuk dalam kumpulan orang yang digelarkan fasik. Kerana fasik itu adalah seburuk-buruk nama bagi orang yang telah beriman. Dengan makna ayat ini melarang kita dan memberi amaran kepada orang Islam. Jangan buat kerja-kerja dosa seperti yang disebutkan di atas ni. Jangan mencemuh orang. Jangan mengaibkan orang, menyatakan keaiban orang. Jangan memberikan gelaran yang buruk kepada orang. Kerana apa? Kerana perbuatan ini menyebabkan seseorang itu menjadi fasik. Dan fasik itu adalah seburuk-buruk keadaan bagi orang yang telah beriman. Wa man lam yatub. Ini amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak bertaubat, fa ulaika humuz zalimun, maka orang-orang itu akan termasuk di kalangan orang yang zalim. Orang yang zalim duduk di mana, tuan-tuan? Di akhirat. Az-zalim duduk dalam neraka. Fa ulaika humuz zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Juga menunjukkan perbuatan-perbuatan dosa yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat di atas itu adalah dosa-dosa, masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Kategori dosa-dosa besar. Wa na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada tadabbur beberapa ayat yang sempat kita kongsi bersama pada tengah hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله القائل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Hijrah, Perjuangan Menuju Kebaikan. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, perubahan adalah satu sunnatullah atau peraturan ilahi yang pasti berlaku di alam semesta ini. Tidak ada sesuatu pun yang wujud di atas muka bumi ini melainkan pasti akan menghadapi perubahan untuk kebaikan, sama ada secara fizikal maupun secara spiritual, memerlukan perjuangan yang berterusan daripada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberi contoh yang jelas berkaitan perubahan yang berlaku dalam diri manusia melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rum ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas berkeadaan lemah itu, Dia menjadikan kamu kuat. Setelah itu, Dia menjadikan kamu lemah pula serta tua beruban. Dia yang menciptakan apa yang dikehendakinya, dan Dialah jua yang Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Islam dalam sejarah kelangsungannya di atas pentas kehidupan ini adalah agama yang amat menekankan pentingnya perubahan. Proses perubahan tersebut tidak hanya terhad pada sifat dan perilaku manusia, malah ia turut menganjakkan paradigma, pemikiran dan sistem kehidupan. Perubahan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang agenda utamanya adalah untuk melakukan perubahan, yaitu perubahan daripada kehidupan yang penuh jahiliyah, kekufuran, kezaliman dan sebagainya kepada kehidupan yang penuh keimanan, keadilan dan kesejahteraan sejati. Inilah yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perubahan daripada kegelapan kepada cahaya iman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minaz zulumati ilan nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab, yakni Al-Quran. Kami turunkan dia kepadamu, wahai Muhammad, supaya engkau mengeluarkan umat manusia seluruhnya dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman dengan izin Tuhan mereka ke jalan Allah yang Maha berkuasa lagi Maha terpuji. Jelas di sini bahawa manusia amat dituntut supaya melakukan perubahan dalam kehidupan mereka, yaitu berubah daripada keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, dan juga daripada keadaan yang baik kepada keadaan yang jauh lebih baik. Barangkali inilah maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun wa izastum firtum fanfiru. Tiada lagi hijrah selepas pembukaan Makkah, tetapi dengan jihad, juang dan niat yang tulus. Dan bila kamu diperintahkan berjihad, maka hendaklah kamu patuhinya. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadirin Jumaat yang dirahmati, hijrah di sini bukan bermakna kita cuba melarikan diri atau mahu menyerah kalah. Sebaliknya, ia lebih merupakan salah satu koleksi nostalgia silam bermotifkan menyedarkan umat Islam tentang persediaan untuk menyusun strategi di dalam medan perjuangan yang penuh cabaran dan dugaan, dan juga merupakan satu tuntutan komitmen berasaskan ketulusan niat, kekentalan azam dan kemantapan iman, serta menyimpul kemas satu keyakinan baharu untuk mencapai kesejahteraan hakiki dan juga kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Di samping itu, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan umat Islam supaya melakukan perubahan sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, maksud ayat di atas menjelaskan mana-mana kaum yang hidup senang lenang dan aman damai disebabkan oleh iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga oleh akhlak yang mulia dan terpuji. Sehubungan dengan itu, Allah tidak akan mengubah keadaan mereka yang baik itu
sehinggalah mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dari iman dan taat kepada kufur dan maksiat, dan dari akhlak yang mulia kepada akhlak yang keji. Kerana sifat dan perbuatan yang jahat dan keji itulah sebab yang membawa kehancuran. Demikianlah sunnatullah atau undang-undang peraturan Allah yang tetap berlaku pada sekalian makhluknya. Hadirin Jumaat yang berbahagia, meninjau senario umat Islam kini, betapa mereka terhumban jauh dalam persaingan hidup dengan bergelut pelbagai kancah kegawatan dan krisis yang mewajarkan umat Islam kini terhimpit dengan kemelut kemunduran, kemiskinan, kejahilan, perpecahan, perbelahan sesama sendiri, kelemahan, kemelaratan, malahan terheret sama ke arah kehancuran akhirnya. Ironisnya, kehidupan umat Islam kini sudah begitu sinonim dan sebati dengan krisis dan kemelut yang membelenggu di sepanjang perjalanan hidup mereka. Dan tidak hairanlah umat Islam kini dilabelkan dengan pelbagai julukan yang menjatuhkan maruah dan imej mereka pada kacamata dunia, seperti umat yang mundur, umat pelampau, umat konservatif atau jumud, umat akhirat semata-mata dan sebagainya. Umat Islam seolah-olah begitu rela dan reda dengan gelaran yang demikian, padahal semuanya itu menjatuhkan air muka mereka sendiri, dan akibatnya mereka begitu dhaif dan ketinggalan untuk bersaing dan meneruskan kesinambungan Islam di pesada dunia yang begitu mencabar. Sebenarnya, krisis demi krisis yang menimpa umat Islam ini bukan hanya melibatkan kepada segelintir umat Islam sahaja, malah ia turut melibatkan semua lapisan masyarakat Islam, sama ada individu Muslim sendiri, institusi keluarga Muslim, masyarakat Islam dan juga kerajaan Islam. Semua mereka mempunyai sumbangan yang tersendiri dalam menentukan hala tuju dan visi sesuatu bangsa. Seandainya setiap pihak dari warga Muslim berperanan sebaik-baiknya menurut ketentuan ilahi, sudah pastinya keunggulan dan kecemerlangan menjadi milik mereka. Dan sebaliknya, jika tidak, kedhaifan dan kemalapan itu yang melingkari hidup mereka selamanya. Justru, perjuangan demi perubahan umat amat penting dilakukan bermula dari sekarang. Dalam pelbagai aspek kehidupan manusia, sama ada dari segi pemikiran, pemahaman, penghayatan dan pengamalan secara menyeluruh terhadap ajaran Islam, selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Menurut firman Allah taala dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menuruti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil beberapa intipati khutbah sebagai panduan kita bersama, iaitu pertama, kita hendaklah menyedari bahawa perjuangan menuju kebaikan adalah suatu tuntutan kepada semua umat Islam yang mukallaf. Kedua, kita hendaklah berazam melakukan perubahan, kerana Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum selagi mana tiada usaha dan perjuangan ke arahnya. Ketiga, kita hendaklah mengetahui bahawa Allah SWT mengasihi hamba-Nya yang bertaubat dan sentiasa memperbaiki diri ke arah kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
Dan sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, yakni untuk membela dan menegakkan Islam, nescaya dia akan dapati di muka bumi ini tempat berhijrah yang banyak dan rezeki yang makmur. Dan sesiapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati dalam perjalanan, maka sesungguhnya dia tetap pada pahala hijrahnya di sisi Allah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 100. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'ihim minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل أمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhkanlah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah satu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal bawa wal bala wal marad wasyada'id
والمحن بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رب هذه الأعظم الصالح السلام. Istawu sufufakum. Luruskan barisan, rapatkan saf. Penuhkan saf di hadapan dulu, ya. Pastikan yang di luar sana, ya. Penuhkan di depan. Masih ada pergerakan di belakang tu. Mana masih ada lagi saf yang kosong, sila segerakan. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما لله تعالى. الله أكبر. الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الجهل وجهي للذي بدر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له بذلك أمرت وأنا من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما
كما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية المباركة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى الله والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلينا على إبراهيم وعلى محمد كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا ذاكرين، حمدا صابرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أجسادنا وسلم قلوبنا وسلم أرواحنا وسلم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا حبيب الله.